Puan, yang ni produk kami nak buat iaitu shower 2 in 1. Biasa shower ada air saja kan, tapi kami tambah satu button untuk sabun sekali. Kami dah lukis gambar shower dia macam ni. Jangan Puan lupa untuk video kan. Record. Record, Akram boleh. Puan boleh nampak gambar dia tak? Boleh nampak? You lukis guna pensel je nampak? Okey. Kat bawah dia ada dua button iaitu untuk air dengan button sabun. Grup yang lain dengar jelas Sebab saya dengar putus-putus. Sorry lah, saya dengar putus-putus. Dengar Puan. You dengar jelas Ya. Sebab saya dengar putus-putus tak apalah. At least ada something yang I boleh baca nanti. Okey, kami ada slide dia sekali. Itulah saya tengok slide. Okey, next kat bawah Vino. Okey, objektif shower 2 in 1 ni merupakan peralatan yang dapat dipakai untuk menyuburkan air dan sabun mandi serta dapat diatur besar seburan air. Fungsi dari shower ini iaitu untuk membersihkan semua badan dengan cara mengalir air pada seluruh badan dan senang dipakai sabun mandi. Menggunakan 2 in 1 lebih praktis, cepat serta efektif apabila tidak ada banyak waktu untuk mandi di pagi hari serta sedang terburu-buru hendak berangkat kerja. Maka mandi merupakan shower 2 in 1 ini dapat menyelesaikan dengan cepat. Puan? Ya, saya dengar. Yang ni saja Puan. Yang ni je kami nak buat produk tu. Shower 2 in 1. Selamat sejahtera Cik Nur Hayati. Saya Vino Jenity Saudara Raju, nombor matrik 10 DPM 18F 2048. Diikuti dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Akram, Nurul Nazifah dan Aunishwari. Sekarang saya akan membentangkan tentang bab 2 iaitu reka bentuk produk. Rasional bagi produk shower 2 in 1 ni adalah pilihan yang paling rasional bagi mereka yang mengalami kesulitan dengan masa di dalam rumah. Seterusnya, shower 2 in 1 ni berserta pemanasan aliran adalah sistem yang agak kompleks. Pemilihan dan pemasangan yang disarankan dipercayai oleh pakar. Seterusnya, SWOT, strength dia yang pertama, berjalan dari grid elektrik, tidak memerlukan bekalan sumber lain. Yang kedua, kos pemasangan rendah. Lepas tu, kecekapan tenaga yang baik. Weakness dia, kos penyelenggaraan tinggi, persaingan kurang dengan perbezaan produk dan pertukaran jenama tinggi. Peluang dia untuk meneroka pasaran dua bandar. Seterusnya, pad mudah alih yang lebih senang disediakan. Ancaman jenama tiruan, produk tiruan murah dan juga persaingan dari peningkatan penembusan pesaing. Akhir sekali, bahan yang perlukan untuk membuat shower 2 in 1 ni, yang pertama skru, 10 biji dalam satu paket yang berharga RM3. Yang kedua, kabel pancuran mandian berharga RM13.90, dan paip sabun dan juga paip air dalam lingkungan RM7.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Abdul Alif. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F 2011. Ini rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Vino Jenny, Nurul Nazifah dan Aunishwari. Okey, saya akan membentangkan tentang topik 3 iaitu Plan Location Strategy. Ini antara faktor yang perlu diambil perhatian dalam membuat keputusan lokasi tempat perniagaan kita. Yang pertama ialah ketersediaan mendapatkan bekalan yang banyak. Okey, ni sebab dia sekiranya bekalan tak mencukupi untuk bekalan menghasilkan suatu produk tu. Seterusnya ialah pengangkutan.
Pengangkutan yang bagus juga adalah perkara utama dalam mendapatkan pekerja yang ramai. Yang ni kerana setengah pekerja ni tak mempunyai kenderaan lah. Yang ketiga ialah polisi kerajaan. Polisi kerajaan ni penting sebab setengah tempat punya sokongan kerajaan yang baik dari segi maybe dia akan bagi bil elektrik ke, insentif setempat yang kerajaan bagi kat dalam daerah tu dan lain-lain lah. Yang tu bagi kelebihan kepada syarikat kita sendirilah. Okey, yang terakhir ialah dia berdekatan dengan pasaran atau pelanggan kita. Yang tu bagus untuk kita menjual barang dan mendapat pelanggan yang tetap di kalangan setempat kita tu lah. Okey, itu antara faktor yang perlu kita ambil perhatian lah kan. Okey, teknik penilaian faktor. Teknik penilaian faktor ni adalah teknik yang mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif dalam memilih lokasi lah. Faktor-faktor tu disebut sebagai faktor intangible dengan faktor tangible. Selepas kita gunakan faktor tangible dan faktor intangible ni, kita menggunakan faktor integratif dengan cara menggabungkan kedua-dua faktor tu untuk menentukan lokasi yang paling terbaik. Okey, ini adalah contoh-contoh dia. Yang pertama sekali faktor tangible. Selepas kita kira-kira semua tu, kita akan menjumlahkan total cost antara empat negeri yang kita pilih ni lah. Apabila kita pilih empat negeri ni, total dia kita akan rankkan dari nombor 1 hingga ke nombor 4. Nombor 1 tu ialah nombor yang paling kecil sekali lah. Yang paling kecil sekali dalam semua negeri. Dan manakala merit tu kita akan meletakkan nombor yang paling besar tu sebagai nombor 1. Untuk intangible factor, kita akan menukarkan ayat kepada nombor, dan apabila kita tukarkan ayat kepada nombor, kita akan jumlahkan total skor apabila darab dengan berat. Dan total skor itu kita akan rankkan dia daripada 1 hingga ke 4. Tetapi dari segi intangible pula, 1 ialah nombor yang paling besar, manakala yang paling kecil ialah nombor 4. Manakala bagi merit pula, 4 ialah nombor yang paling besar dan 1 pula ialah nombor yang paling kecil. Bagi integrative factor, apabila kita mendapat keputusan bagi kedua-dua faktor iaitu tangible dan intangible, kita akan jumlahkan kedua-dua itu, dan apabila markah jumlah dapat, kita akan rankkan dengan nombor 1 ialah nombor yang paling besar dan nombor 4 ialah nombor yang paling kecil. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nazifah binti Muhammad Nazir. Nombor kad matrik saya 10 DPM 18F2052. Saya akan membentangkan tentang layout, facility and process strategy. Okey, di sini saya mempunyai ahli grup saya iaitu Muhammad Akram, Vinod Jenny dan Navina Suari. Okey, untuk layout facility ini, ia menyediakan ruang yang optimum untuk mengatur peralatan dan memudahkan pergerakan barang dan mewujudkan persekitaran kerja yang selesa dan selamat. Okey, untuk poin yang kedua ialah untuk mempromosikan pesanan dalam pengeluaran ke arah satu objektif. Okey, untuk yang ketiga adalah untuk mengurangkan pergerakan pekerja, bahan mentah dan peralatan tersebut. Dan yang keempat ialah untuk meningkatkan keselamatan kilang dan pekerja-pekerjanya. Okey, untuk layout facility ni dia lebih kepada melihat gambaran kedai ataupun production tersebut. Sama ada susun atur betul-betul akan menyebabkan tempat itu menjadi sempit ataupun tempat itu tidak sesuai. Okey, untuk reduce movement of workers pula, dia lebih kepada udaraan yang baik lah, untuk supaya pekerja tersebut lebih selamat dan tidak mengalami kegangguan atas disebabkan layout ini. Okey, untuk layout facility ini menunjukkan anak panah yang masuk ke admin building itu sama ada bahan mentah ataupun pekerja yang memasuki dari situ.
dia akan bergerak kepada office, utility, work center, storage dan seterusnya shipping, bahagian pengeluaran production tersebut. Seterusnya pula adalah proses strategi. Proses strategi ini adalah lebih kepada proses membina pengeluaran yang memenuhi kehendak pelanggan ataupun spesifikasi produk tersebutlah. Okey, proses ini akan memberi jangka masa yang panjang ataupun kepada kecekapan fleksibiliti pengeluaran tersebut dan kualiti barang yang dihasilkan. Proses ini lebih kepada bahagian production di mana bahagian raw material daripada bahan mentah hingga menjadi bahan yang sudah siap. Okey, ini adalah proses strategi. Contohnya, ia akan bermula daripada input kemasukan barang, okey, kepada pengeluaran bahan mentah, kepada pemasangan bahan mentah tersebut, akan diikuti oleh pemeriksaan bahan tersebut seperti QA dan inspection sebagainya, dan diberikan kepada packaging, bahagian pembungkusan produk tersebut, dan producer pula bahagian pengeluaran yang mengeluarkan bahan-bahan yang sudah siap untuk dipasarkan. Selamat sejahtera Cik Nurhayati. Saya Navineshwari, anak pembayaran Kedrau. Nombor matrik saya adalah 10 DPM 18F2081. Diikuti ahli kumpulan saya Muhammad Akram, Winod Jenny, Nurul Nazifa. Hari ini saya akan bentangkan tentang bab 6, pengukuran kerja. Pengukuran kerja. Pengukuran kerja adalah anggaran jumlah usaha pekerja yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit output yang ditentukan dari sesuatu operasi. Data yang diberi ini menunjukkan pemerhatian kajian masa untuk proses kerja shower 2-in-1. Elan untuk kerja jenis ini adalah 15%. Hitung masa normal untuk setiap kerja elemen. Bagi formula purata masa yang diperhatikan, ialah jumlah masa yang diperhatikan bahagi dengan nombor memperhatian. Purata masa yang diperhatikan elemen pekerjaan 1 ialah 11 tambah 9 tambah 10 bahagi 3, 10 minit. Bagi purata masa yang diperhatikan elemen pekerja 2, 8 tambah 7 tambah 8 bahagi 3 ialah 7.67 minit. Purata masa yang diperhatikan elemen pekerjaan 3, 2 tambah 2 tambah 1 bahagi 3 iaitu 1.67 minit. Bagi formula masa asas biasa, purata masa yang diperhatikan darab dengan kadar yang diperhatikan bahagi dengan kadar standard. Masa asas biasa 1, 10 darab 1.2 akan dapat 12 minit. Masa asas biasa 2, 7.67 darab 1.12 akan dapat 8.59 minit. Bagi masa asas biasa 3, 1.67 darab 1.03 akan dapat 1.72 minit. Jumlah masa asas biasa iaitu total normal time 12 tambah 6.59 tambah 1.72 akan dapat 22.31 minit. Peruntukan untuk jenis pekerjaan ini adalah 15% bagi masa standard. Bagi formula masa standard, masa asas biasa darab 1 tambah faktor allowance iaitu 22.31 darab 1 tambah 0.15 akan jadi 25.66 minit.